Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hadid. Pagi Jumaat 30 Rabiul Tsani 1444 bersamaan dengan 25 hari bulan 11 2022. Ini adalah merupakan siri yang ke-9 dan siri yang terakhir tafsir surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah yang ke-57, juzuk yang ke-27. Dia juga akhir juzuk, akhir ke juzuk yang ke-27. 9 kuliah bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surat 1214. Kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat 28. Ayat 28 dan ayat 29. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Tengok balik kepada ayat kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Quran ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita seruan supaya beriman. Dia panggil orang yang beriman supaya bertakwa dan beriman. Macam mana jadi dua kali? Orang beriman dah, kemudian suruh beriman pula, tu macam mana? Jadi kita tengok apa tafsir para ulama kata. Ai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana takut? Ataupun bagaimanakah yang dikatakan takwa?
Kita kata ittaqullah, maknanya takwa kepada Allah. Bagaimana keadaan dia? Yakni bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi. Kalau kata takwa itu, iaitulah dengan mengikut arahannya dan menjauhi larangan. Itu makna takwa. Definisi yang paling ringkas untuk takwa itulah, buat yang Allah suruh, tinggal yang dilarang. Itu takwa. Kemudian wa aminu bi rasulihi. Dia beriman dah, kenapa disuruh beriman pula? Jawab dia, ai haqiqul iman. Naklah kamu merealisasikan iman, nampakkan keimanan kamu, mantapkan iman kamu terhadap siapa dia? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbutu alaihi, dan tetaplah pendirian di atas iman. Orang yang beriman disuruh beriman, bukan suruh masuk. Iman dah ada, suruh mantap, suruh istiqamah, suruh tetap pendirian. Itu makna iman, arahan beriman kepada orang beriman. Ayat ini tuju ke siapa ni? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Asal turun dulu lah, tapi sekarang ni umumlah kepada semua. Ada pendapat yang pertama mengatakan ayat ini al-khitab huna lil yahudi wan nasara. Ayat ini asalnya turun kepada Yahudi dengan Nasara. Jadi makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa. Wahai orang yang beriman dengan Musa dengan Isa, ittaqullah wa aminu bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu bertakwa dan beriman pula dengan Rasul. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ini, pandangan ini, hadzal qaul an ammatil mufassirin. Ramai ulama tafsir kata ayat ni tuju kepada siapa? Ahlul kitab. Sebab apa? Sebab ahlul kitab ini ada ayat belakang ni, yu'tikum kiflaini. Nanti dulu. Pendapat yang kedua, dia kata tidak mungkin Allah Ta'ala panggil ahlul kitab yang sudah kufur itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi kalau kata orang beriman, mana orang beriman lah. Takkan nak panggil ahlul kitab. Biasa kalau panggil ahlul kitab, Allah Ta'ala akan guna gelaran mereka, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin. Wahai ahlul kitab, mari kita bincang baik-baik. Ini pandangan yang kedua. Dia kata tak mungkin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, siyaqul ayat ini menunjukkan kepada orang yang beriman, bukan kepada ahlul kitab. Ada Syekh Sa'di rahimahullah, dia kata anna-zahir annal amra ammun. Yang zahirnya ayat ini umum lah. Maknanya kalau turun dulu fokus pada ahlul kitab, tapi ayat itu kepada semua orang beriman. Semua orang yang telah beriman, pernah beriman kepada Allah, beriman melalui Nabi Musa, Nabi Isa, mungkin beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lengkap kamu punya keimanan. Makna ayat ini dipanggil kepada semua, asalnya kepada ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara. Kemudian khitab kepada umum manusia, hei orang beriman, sama ada kamu pernah beriman dengan Taurat, dengan Injil, dengan Musa, dengan Isa, ataupun kamu dah beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantapkan iman kamu dengan Nabi. Jadi dua dimensi lah. Mana kalau kita kata orang itu untuk ahlul kitab, maka kita kata beriman dengan Muhammad. Tak ambil dua tu yang akhir tak ambil, tak lengkap. Kalau untuk orang yang sudah beriman dengan makna mantapkan iman kamu, tegakkan iman kamu, istiqamahlah iman dengan iman kamu. Itu maksud aminu yang kedua. Jelas? InsyaAllah. Kemudian kita pergi kepada apa yang Allah nak beri kepada mereka. Apa yang Allah nak beri kepada mereka? Yu'tikum kiflaini min rahmatih.
supaya Allah memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya. Ini Allah Ta'ala akan beri pada kamu dua bahagian daripada rahmat. Maknanya kalau kita kata siapa orang yang maksud orang di sini iaitu ahlul kitab, lain dia punya makna. Kalau kata Alkitab, makna dia lain pula. Kalau kata ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab, tengok tafsir. Siapa yang dapat dua pahala tu? Siapa dia yang dapat dua pahala? Kita lihat nanti orang yang dapat dua pahala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, tanda ni pelajar, dalam surah Al-Qasas ayat 52 hingga 54, allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mana orang kata orang yang dah kita pernah beri kitab pada mereka, Yahudi dengan Nasara, dan mereka dah ikut kitab itu, mereka beringat dengan dua kitab, kemudian mari Nabi SAW dia beriman pula, maka ulaika yu'tauna ajrahum marrataini, mereka dapat dua pahala. Ini ayat dalam surah Al-Qasas. Adapun dalam hadis, tanda ni pelajar, dalam hadis, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi kata salasatun yu'tauna ajrahum marrataini, tiga kumpulan ini diberi pahala dua kali, dua double ganda. Yang pertama, hamba yang beriman, dia tunai hak dia dengan Allah, dia solat, dan dia juga tunai hak dia dengan toke dia berkhidmat, dua pahala dapat. Warajulun kanat indahu jariyah, orang laki-laki yang ada jariyah, ada hamba perempuan, dia didik hamba ni, dia ajar baik-baik, kemudian dimerdekakan, dia kahwin dengan hamba tu, dia boleh pahala dua. Yang tajuk kita naknya ni, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi. Mana-mana orang laki-laki atau termasuklah perempuan yang telah beriman dari kalangan ahli kitab, yang beriman dengan nabi dia. Siapa dia? Musa ke Isa? Wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia jumpa dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, dia beriman pula dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya, fazalika yu'ta ajrahu marrataini, diberi kepada dia pahala dia dua kali. Jadi palahu ajran, dua pahala. Pahala beriman kita dulu, pahala beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik para jemaah sekalian, maka baik, untuk pandangan ini dia kata apa? Wal muradu bil kiflaini, maksud dua pahala sini, dua ganjaran di sini apa dia? Yang pertama, kerana mereka telah beriman dengan nabi-nabi yang telah terdahulu, kemudian dia beriman pula dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh pahala dua kali. Ini pandangan yang mengatakan ayat ini dituju kepada ahlul kitab. Wadah? Mana kalau ayat ini tuju pada ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, maka dia dapat pahala dua kali kerana beriman dengan nabi dulu, beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagi kita orang beriman dah. Kalau kata ayat ni tuju pada orang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminu ya ayyuhallazina amanu aminu. Dua. Maka diberi pahala dua kali. Apa dia maksudnya? Yang pertama, pahala di dunia. Pahala di dunia kita dapat dah, ganjaran-ganjaran di dunia ni.
kita dapat rahmat Allah Ta'ala, kita dapat kasih sayang Allah. Dan yang kedua, iaitulah pahala di akhirat yang sangat besar. Jadi kita, yang maknanya ayat ni ditafsir dengan dua-dua lah. Kalau kata pandangan ahli kitab, ayat khitab pada ahli kitab, itu makna dia pahala 2 kali. Kalau kita ambil ayat ini dituju pada orang beriman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka makna dia 2 kali itu pahala di dunia dan pahala di akhirat. Alhamdulillah, di atas pencerahan yang disebut oleh para ulama kepada kita. Baik, tengok ayat seterusnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yang kedua, mana orang beriman, yang pertama dia beri apa? Pahala 2 kali. 1. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita di sini pun 2 tafsiran. Dalam tafsir pimpinan dia pilih yang pertama, pendapat yang mengatakan cahaya itu cahaya kita nak melintasi sirat. Pelajar-pelajar masih ingat ke tidak? Dalam beberapa siri yang lepas, coba tengok siri yang ke berapa tu, kita sudah bincang tentang cahaya. Mana orang mukmin berjalan, orang munafikin dan mukmin dia jalan sekali jujur nak pergi ke sirat, sampai dekat sirat cahaya dah gelap, orang mukmin cahaya dia nyala, dia berjalan dengan senang, dengan relax, dengan aman melintasi sirat. Tapi si munafikin dalam kegelapan meraba-raba, jatuhlah dia dalam neraka, wal iyazubillah. Itu satu pandangan yang mengatakan ayat ini, cahaya ini untuk akhirat, iaitulah ketika melintasi sirat. Dan cahaya juga sebagai tanda alamatul mu'minin fil qiyamah, tanda orang beriman pada hari kiamat, muka dia bercahaya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah, muka bercahaya. Wa yaj'al lakum nuran, Allah Ta'ala jadikan orang ni di akhirat sama ada muka dia bercahaya. Nabi salah kena, oh ini umat aku. Ataupun cahaya ketika dalam gelap nak melintasi sirat. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua ni orang-orang yang mendapat cahaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Pandangan yang kedua, ini dia tak tulis dalam pimpinan, tuan-tuan tulis, wa yaj'al lakum nuran bil Quran. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan Quran yang Allah Ta'ala beri pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala jadikan dia cahaya iman dengan Al-Quran, dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang menerangi hidupnya, mendapat hidayah di atas dunia ni. Jadi dua-dua tu kita perlu. Atas dunia ni kita nak hidayah, supaya kita berjalan di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat esok kita nak cahaya, hidayah, petunjuk yang boleh membimbing kita ke syurga dan kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Jelas tu kan? Makna apa dia? Nuran tamshuna bihi, cahaya atas dunia ni, cahaya hidayah. Macam kita hari ni, hari apa ni? Hari Jumaat. Di antara kempen kita hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Limadha? Kenapa? Baru belajar semua ya. Jadi dalam hadis sebut, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala cahayakan hati dia sampai Jumaat yang akan datang. Cahaya keimanan. Itu sebab kita kena baca. Yang belum baca lagi dipersilakan baca hari ini, supaya kita mendapat cahaya. Kemudian tafsir yang kedua, cahaya itu cahaya tanda orang mukmin yang beriman,
ataupun cahaya lampu spotlight nak melintasi sirat yang diletakkan dalam gelap yang begitu dahsyat. Allahul musta'an. Ya Allah, cahayakanlah kepada kami di dunia dan berilah kami cahaya di akhirat. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, serta diampunkan dosa-dosa kamu. Jadi manusia ni baik setara mana pun ada kecacatan, ada kelemahan. Maka mana-mana yang kita lemah, mana-mana yang kita kurang dalam ibadat kita ni, dalam tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla, tanggungjawab kita sesama kita, maka Allah Subhanahu wa taala yasturillahu lakum dzunubakum, Allah Taala sembunyikan dosa-dosa kamu. Bila kita buat dosa yang kita tak sengaja, kita tersalah, kita minta ampun, maka Allah Taala sembunyikan, tutup keaiban kita, dan Allah Taala maafkan, tidak ambil tindakan ke atas kita. Jadi berapa dah kita? 3 kelebihan orang beriman. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan sifat dia, wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah Ta'ala amat pengampun dan Allah Ta'ala amat mengasihani. Ay wallahu huwal balighul maghfirah war rahmah li'ibadihi. Allah Ta'ala itu sangat pengampun dan sangat luas rahmat dia kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba dia. Ini di antara sifat Allah Ta'ala yang memberi kelegaan kepada kita. Kita sebagai hamba dia yang banyak dosa, banyak kesalahan. Musim ni 2 minggu ni, musim PRU 15 ni, berapa banyak pahala kita telah ditelaburkan kepada orang-orang yang kita benci. Sama ada bercakap terbuka dalam grup WhatsApp, tulis di Facebook, macam-macam. Saya tengok memang cukup dahsyat lah. Maknanya pahala kita tu habis dah bagi korang. Sekarang kembalilah ke jalan Allah, insaflah diri, syukur Allah Ta'ala tak matikan kita lagi. Allah Ta'ala beri peluang untuk kita beristighfar. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana kata di para ulama, musibah al-masaib, segala musibah itu diikuti dengan keinsafan, dengan kesabaran, dan segala maksiat diikuti dengan istighfar. Yang maksiat kena istighfar, jangan sabar. Aku sabar ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala takdirkan kita buat maksiat hari ni. La khata' hadha khata'un fahish, kesalahan yang berat. Sandarkan maksiat itu kepada takdir Allah, tidak boleh. Cuma kalau kita tersalah melakukan maksiat, kalau kita diuji dengan musibah, kita kena sabar, kita kata ini takdir Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat orang mukmin. Musibah disambut dengan sabar, dan kita kembali kepada qada dan qadar Allah. Tetapi maksiat disirami dengan istighfar. Tak boleh nak menyalahkan takdir, kita yang pilih jalan yang salah. Wah, kata dalam perjalanan hidup kita dunia, gitulah keadaan manusia ni. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada ayat yang terakhir dalam siri kita ni, dan juga merupakan ayat yang terakhir dan untuk siri terakhir. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ
ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahlul kitab yang menentang Islam mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingatlah, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa yu'tikumullahu ta'ala hadzal sawab. Allah Ta'ala beri kepada kita 3 kelebihan untuk beriman tadi. Apa dia? 2 pahala berganda, cahaya dan keampunan, dan lain-lain kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan sebab kamu beriman dan kamu bertakwa. Allah Ta'ala nak suruh orang Yahudi dengan Nasara tahu bahawa mereka tak boleh nak sekat limpah kurnia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia yang beriman, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Sebab itu banyak hadis analogi yang Nabi kita buat tentang kedudukan orang-orang yang beriman bagi dari umat ini dengan umat yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita pahala berganda, cahaya di dunia, cahaya di akhirat, keampunan. Maka kamu, hei Al-Kitab, mu tak boleh nak sekat limpah kurnia Allah ni. Kita orang beriman pula kena bersyukur di atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita kena bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini. Jangan duduk main, buat tak tu kalu orang panggil. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Bahawa sesungguhnya mereka tidak punya sebarang kuasa untuk menyekat, mendapat atau menyekat sesuatu dari limpah kurnia Allah, dan bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Limpah kurnia ini di bawah kuasa Allah, tak ada siapa boleh nak sekat. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ingatlah Allah jua yang punya limpah kurnia yang besar. Orang lain tak boleh bagi, Allah Ta'ala saja yang punya limpah kurnia yang besar. Maknanya tak ada siapa boleh sekat lah, sama ada dalam pahala ini ataupun dalam apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak boleh nak sekat. Kita usaha nak dapat satu benda contohnya, tapi Allah tulis benda tu boleh ke orang lain. Cuma kita boleh baiki ubah strategi lah, kata orang. Strategi yang kita buat tak mengena, sebab tersalah langkah ke, tersalah apa dia percaturan, tersalah buat kerja. Ini kita muhasabah lah. Jangan menyalahkan takdir, salah kita yang tidak betul perjalanan, tak pandai buat kerja. Itu dia panggil kesalahan, itu balik kepada kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, tanda pelajar hadis ni, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dia dengar Rasulullah bersabda. Nabi kata, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam. Umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan umat yang dulu seperti solat asar, di antara solat asar sehingga maghrib. Pendek dah masa kita. Kita orang dulu diberi kitab Taurat Yahudi. Mereka beramal sehingga sampai ke zuhur. Fa'ajazu, lemah dah. Fa'u'tu qiratan, maka diberi beberapa anugerah ataupun pahala. Thumma utiya ahlul injil. Mari pula puak-puak pengikut Injil Nasara, bermula daripada zuhur sampai asar. Zuhur dengan asar panjang ke pendek? Pendek sikit daripada subuh ke zuhur.
Mereka beramal sampai ke asar, kemudian tak mampu. Maka diberinya qiratan. Qirat itu beberapa sukatan pahala lah. Summa utinal Qur'an, kemudian diberi kepada kita Quran. Fa'amilna ila ghurubis syamsi, kita beramal daripada asar sampai maghrib, 2 jam je. Fa'utina qirataini, kita dapat 2 pikul. Orang lain pikul ya qirat ya, kita dapat 2. Faqala ahlul kitabaini, 2 ahli kitab Yahudi dengan Nasara bantah. Dia kata, ya Rabbi, kami kerja lama, pahalanya sikit. Kenapa umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam kerja pendek, asar ke maghrib, pahala 2 double. Qala Allah azza wa jalla, Allah pun tanya, hak aku beri pada kamu tak cukup ke? Bukankah perjanjian setakat tu? Betul dah. Jadi Allah kata apa? Fahuwa fadli utihi man asya. Inilah limpah kurnia aku beri kepada siapa aku kehendaki. Maka diberinya pahala gandaan 2 kali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Maka Allah Ta'ala tutup ayat kita ni dengan wallahu zul fadlil azim. Allah Ta'ala lah punya limpah kurnia yang besar. Dia beri kepada siapa yang dia nak beri, dan dia tak beri pada siapa yang tak dapat. Habislah tafsir ayat kita, iaitu surah Al-Hadid sehingga ayat 29 tamat. Baik para pelajar sekalian, sekarang kita berpindah kepada Al-Fawaid, mencari faedah daripada 2 ayat yang kita baca ini. Al-Faidatul Ula, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bila bertakwa, berapa kita dapat? Pahala berganda. Lagi cahaya yang di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah beri apa pada kita? Keampunan. Tulis ini, kata di ulama tadabbur, anna taqwa kepada Allah Ta'ala itu menjadi sebab untuk mendapat ilmu. Siapa nak ilmu banyak? Taqwa. Jadi berapa ramai orang yang mencari ilmu dan menghafal ilmu, mencari kefahaman, nak faham apa yang diajarkan. Fanaqul inna tahsilahu yasir. Syarat nak dapat ilmu itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kepada Allah dengan merealisasikan, mentahqiqkan iman. Maka siapa dia bertakwa, kata di para ulama, man amila bima alima. Tulis ni, ini kata-kata menarik. Man amila bima alima, siapa dia beramal dengan ilmu yang dia dah belajar, yang dia tahu. Awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan bukakan kepada dia ilmu yang dia tak tahu lagi. Yang dia tak tahu lagi, Allah Ta'ala bukakan ilmu. Maka takwa itu lati, dengan sebab kita bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam Quran Tuhan kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu, Allah Ta'ala akan ajar kepada kamu ilmu. Allahu Akbar. Jadi hari ni orang duduk dakwa ni betul lah gitu. Dakwa ilmu laduni dia panggil. Tak payah belajar. Ambo ni tak payah apa ni, saya tak payah belajar. Buku kitab boleh baca. Itu dia panggil ilmu laduni ni. Orang yang dakwa laduni ni mengarut nama dia. Orang-orang alim yang laduni dia tak dakwa. Dia tak cerita kepada orang apa yang Allah Ta'ala bukakan, futuhat yang Allah Ta'ala buka kepada dia. Ni orang duk tular pula ni satu cerita. Dia kata hebatnya orang ni,
walaupun dikecam dan dikutuk, tapi dia dapat kemenangan. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan tarekat sekian-sekian. Duk jaja tarekat pula dah. Jadi lepas ni ramailah orang akan masuk tarekat dia tu, sebab kawan tu menang pilihan raya dengan sebab tarekat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jangan duk main-main. Yang kita nak tarekat kitanya tarekat Muhammadiyah ni, tarekat yang diajar, ajaran yang diajar oleh Nabi SAW, itu tarekat yang betul. Faedah yang kedua, ayat yang sama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Allah suruh kita beriman. Allah Ta'ala panggil orang beriman, kemudian dia suruh beriman pula. Macam mana? Kenapa orang beriman disuruh beriman? Orang beriman diperintahkan beriman. Bukankah itu bertindan? Orang panggil hak sama je, hak tula dia panggil. Al-jawab, tanda pelajar. Al-jawab annal murada talabud dawami 'alal iman. Maknanya, hei orang beriman, beriman kamu. Artinya merealisasikan iman, mantapkan iman, jaga iman kamu. Sebab iman tu boleh lemah, iman tu jadi lusuh, tapi kita kena jaga dia supaya tidak lusuh. Jadi ataupun tulis yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu fil alaniyati bil lisan, wahai orang yang beriman dengan lidah dia, amanna, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya, fisirri, dalam hati kamu, betul-betul kamu sucikan hati kamu dengan keimanan kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua. Jawapan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa, aminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi ulama yang mengatakan ini ayat ini tuju pada ahlul kitab, makna dianya lagu tu. Orang beriman dengan Musa dengan Isa, beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak lengkap iman kamu. Dalam faedah yang kedua lagi, pelajar, lafzul iman, lafaz iman dalam Quran biasanya dia sebut muqayyadan. Muqayyadan tu dia kait dengan lafaz lain. Maknanya setiap lafaz beriman tu ada benda yang Allah Taala nak suruh beriman. Macam ayat ini, Tuhan kata amanu wa aminu bi rasulihi, beriman dengan rasulnya. Jadi kita tahulah, maknanya setiap ayat tu ada taqyid dengan sesuatu yang Allah nak suruh kita fokuskan di situ. Ayat ini aminu bi rasulihi, beriman, mantap ke iman dengan Rasul. Sebab apa? Sebab ayat ni dia duk bincang tentang ahlul kitab, tentang orang dulu, maka kita kena mantapkan iman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Yang ketiga, tengok tulis yang ketiga. Allah kata apa? Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Allah Ta'ala akan beri pada kamu cahaya yang kamu berjalan dengan dia. Jadi para ulama mengatakan annaman qama, siapa dia berdiri, beramal, berpegang dengan kitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrafa ala ilmil awwalina wal akhirin, maka dia akan mendapat ilmu orang dulu dan orang yang kemudian. Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Cahaya dunia, cahaya di akhirat. Mana cahaya dunia ni kita berjalan mengikut panduan Quran, berjalan mengikut panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut orang tu, bukan ikut orang ni semata-mata. Maka cahaya an-nur iaitulah sumber kebaikan, sumber keindahan. Mari daripada mana? Mari daripada mengikut arahan Allah, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala larangan,
dan bersabar menunaikan tanggungjawab terhadap Allah dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata cahaya nur, bahawa beramal dengan ilmu, tanda ni pelajar. Ni dia tanya kenapa kita ni payah ingat masalah. Tulis. Annal amala bil ilmi huwa min a'zami asbab hifzihi wa thabatihi. Beramal dengan ilmu yang kita belajar itulah menjadi sebab lekatnya ilmu dalam kepala kita, dalam hati kita. Siapa dia belajar saja tak beramal, ilmu itu habaan, hilang begitu saja. Ni dia tanya, ustaz saya lupa, saya tak ingat. Kalau nak ingat orang tak tidak beramal, orang yang tak beramal dia akan lupa. Siapa dia tak nak lupa, kena beramal. Faedah yang keempat, tanda, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa rasulihi, sama lagi dengan ayat yang sama ya, kita ambil. Ulama mengatakan bahawa dalam ayat ini dhamina lahum subhanahu bittaqwa salasata umur. Dengan sebab bertakwa Allah jamin 3 perkara. Dengan sebab kita bertakwa Allah jamin kepada kita yang 3 perkara. Yang pertama, a'tahum nasibaini min rahmati. Allah Taala beri 2 bahagian daripada rahmat dia. 1 bahagian di dunia, 1 bahagian di akhirat, ataupun Allah Taala gandakan limpah kurnianya kepada orang yang beramal. 1. Kelebihan yang kedua, a'tahum nuran. Allah Taala beri kepada mereka cahaya yang boleh mereka berjalan dalam kegelapan. Maknanya atas dunia ni kalau kita gelap maksiat, gelapnya jerubunya perjalanan hidup kita ni nak ikut arah mana, maka dengan kita bertakwa Allah Taala buka cahaya hati kita nak ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara syair yang diviralkan apabila Imam Syafi'i rahimahullah taala dia rasa dia susah nak menghafal. Tanda ni pelajar-pelajar, Imam Syafi'i dia rasa dia payah nak menghafal. Lekat padahal dia tu sekali tengok dia ingat dah, payah lagi. Dia pergi jumpa tok guru dia. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Sambung mana? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pergi mengadu ke tok guru aku, Waqi', weh payahnya nak mengapa tuan guru. Tok guru kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i, tinggalkan maksiat. Mu jangan terlibat dengan maksiat, bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan buka kepada dia. Jadi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu punca besar kita nak dapat cahaya ilmu, tinggalkan maksiat. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini pahala 2 kali. Baik, maaf, yang ketiga dulu. Yang ketiga, maghfiratu zunubihim. Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kita kata Alhamdulillah. Cuma kita nak faham tentang apa makna yu'tikum kiflaini. Allah gandakan 2 kali double punya pahala. Kenapa dia double pahala? Bagaimana cara Tuhan double pahala kepada umat ini? Jawab dianya, sebab umat ini dipanggil khaira ummatin, umat yang terbaik yang dikeluarkan pada manusia. Pahala dia juga 2 kali. Contoh, puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, boleh pahala? 2 tahun. Puasa pada hari Asyura berapa? Setahun. Itu di antara beramal pada malam Lailatul Qadar berapa lama? 1000 bulan, 83 tahun. Umat ni walaupun pendek umur, tapi gandaan pahala itu boleh mengatasi orang dulu. Nabi Nuh umur 1000 tahun. Kalau kita duduk atas dunia ni, kita sempat beribadat 15 kali Lailatul Qadar, boleh puasa. Satu Lailatul Qadar 83 tahun. 10 kali 800 kan. Jadi kalau 15 kali lebih pada Nuh lah kita umur. Itu dia panggil
gandaan pahala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita dah faham tadi, kita dah belajar cahaya itu dua, cahaya di dunia dengan ilmu, dengan amalan, cahaya di akhirat dengan muka bercahaya, ataupun cahaya sungguh dalam ketika kita nak melintasi sirat. Dan yang terakhir, li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya golongan Alkitab yang menentang Islam mengetahui bahawa mereka tak ada kuasa nak menyekat, tak ada kuasa nak memberi. Yang ada kuasanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Annahu subhanahu hakimun. Allah Ta'ala bijaksana, la yaf'alu syai'an abathan. Dia tidak buat satu benda dengan tak ada faedah. Tak ada. Wala li ghairi ma'nan wala maslahah. Tak ada makna, tak ada kebaikan. Tidak ada. Semua yang Tuhan buat tu ada faedah. Ada faedah, ada fungsi dia, ada peranan dia. Termasuklah Tuhan buat syaitan. Kita kata kalau tak ada syaitan, baik habis orang. Tak bolehlah, dunia ni dunia ibtila. Dan Allah Ta'ala juga ajar kepada kita supaya dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala ajar kepada kita, jangan ikut orang Yahudi dengan Nasara yang keras hati mereka. Hati dia keras. Nasara pula bahasa jenis perangai, suka reka-reka ibadat, buat bid'ah. Maka Allah Ta'ala ajar di sini, aminu bi rasulihi, dengan mana ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan ikut sunnah Nasara, hidup reka-reka ibadat, hak Nabi, hak Allah tak ajar, tidak ajar. Jangan ikut perangai Yahudi yang duk mutablik kitab, yang sehingga mereka dijadikan golongan yang dimurkai oleh Allah. Tapi aminu bi rasulihi, ai bittiba'i madza bittiba'i sunnati, dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baiklah para pelajar, marilah kita letak keazaman kita. Boleh ke tak boleh? Kita letak azam kita, kita letak semangat kita. Apa dia? Nak mengikut, belajar sunnah Nabi, mengikut ajarannya dan menyebarkannya. Kata insya-Allah belaka. Boleh kata ni hak Nabi, semangat. Ni dak ni maya taala Nabi, payah. Untuk guru ajar ni boleh terbang atas angin. Sedap lalu. Tak tahu tak cara hak Nabi dah, tinggal habis dah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah. Maka dengan ini kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang mulia ini kami telah khatam surah Al-Hadid, surah yang mengajarkan kepada kami supaya mempunyai kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan beribadat kepada-Mu ya Allah, dan juga orang-orang yang bertakwa mendapat cahaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan kecintaan kami kepada Al-Quran, dengan cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, maka anugerahkanlah kepada kami cahaya keimanan, cahaya yang boleh menerangi hidup kami di dunia ini, dan berilah kepada kami cahaya di akhirat yang menjadi pemandu, penyuluh hidup kami, perjalanan kami menuju kepada keampunan dan syurga-Mu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kegelapan maksiat, kegelapan segala perkara yang tidak baik, dan jauhkan kami dan keluarga kami, pelajar-pelajar kami ini daripada tercampur, terikut ajaran-ajaran yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman waghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi surah Al-Mujadilah dalam siri yang akan datang.